sejahtera. Saya Rugen Analaki Bragaladen. Saya di sini hari ini ingin berkongsi sebuah video tentang maklumat VAT 69, iaitu dikenali sebagai Komando 69. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan rakan-rakan sekumpulan saya, iaitu Rugen, Daniel, Danish, Faris, Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Mukri bin Azhar dan saya ingin menceritakan tentang peristiwa Al-Maunah yang berlaku pada tarikh 2 Julai tahun 2000. Apa itu Al-Maunah? Al-Maunah ni merupakan satu nama bagi kumpulan yang mengamalkan ilmu batin perubatan. Kumpulan ni diketuai oleh satu ketua yang bernama Amin. Beliau dipercayai mempunyai sifat-sifat khas. Peristiwa ni berlaku, ada 15 orang menyamar jadi askar, pergi masuk kem askar, curi senjata, beratus-ratus senjata. Lepas tu diorang duduk atas bukit. Bukit tu nama Bukit Jenalik. Diorang duduk atas tu. Lepas tu diorang pula duduk ke situ dengan hostage. Ada 2 orang hostage. Lepas tu mereka buat semua perkara ni sebab diorang tak berpuas hati dengan kepimpinan Malaysia pada waktu tu, di mana mereka nak tegakkan Islam. Mereka rasa kekerasan merupakan cara yang terbaik untuk menegakkan Islam. Pada hari ketiga, pasukan VAT-69 Komando telah dikerah untuk menyelinap ke bukit secara taktikal. Semasa mereka menyelinap ke atas bukit, mereka dipimpin oleh seorang pegawai iaitu Tuan Abdul Razak, dan mereka terjumpa dengan seorang ahli Al-Maunah yang sedang mengambil wuduk di tepi sungai. Tuan Abdul Razak ini mendekati ahli tersebut dan cuba berunding. Sewaktu beliau berunding dan bersama lagi 7 ahli Al-Maunah yang berada berdekatan, mereka berunding dan ahli-ahli Al-Maunah ini sudah pun menyerah diri dan meletakkan senjata. Dan seterusnya Tuan Abdul Razak ini sendiri pergi berjumpa dengan ketua Al-Maunah itu yang bernama Amin. Beliau pergi berjumpa dan buat rundingan secara damai kerana beliau tak nak ada apa-apa pertumpahan darah yang berlaku. Sewaktu dia orang berunding dan ahli-ahli Al-Maunah ni sudah meletakkan senjata dan menyerah, kecuali ketua, kerana ketua itu memberi alasan ingin solat dahulu. Sewaktu ketua itu solat, tiba-tiba terdapat bunyi SCP. SCP merupakan kereta kebal yang ada tayar. Sewaktu itu askar-askar yang lain naik ke atas bukit dan menyerang. Disebabkan bunyi SCP yang menggerunkan, ahli-ahli Al-Maunah yang telah menyerah kalah dan meletak senjata ini mengangkat senjata semula. Jeneral Zaini datang ke atas bukit dan dia pula berunding dengan ketua Al-Maunah itu. Tetapi rundingannya telah membuatkan ketua Al-Maunah ni marah dan ingin menembaknya. Sewaktu itu mereka bergelut dan akhirnya ketua Al-Maunah ini ditangkap. Selepas itu semua ahli-ahli Al-Maunah ini ditangkap. Itu saja kisah peristiwa Al-Maunah. Kisah saja sebenarnya panjang, tetapi saya ambil keutamaan kepada peristiwa yang melibatkan pasukan polis elit Malaysia, iaitu VAT-69 Komando. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan meringkaskan cerita berkaitan dengan kes Op Sulu, iaitu di perairan Sabah, Pelat Datu, yang telah dicerabui oleh sekumpulan penganas Sulu. Mulanya pada 9 Februari 2013, kumpulan penganas ni telah sampai di perairan Sabah di Kampung Tandur Pelat Datu. Jadi diorang ni dikesan kat situ oleh sekumpulan nelayan. Nelayan ni nampak diorang di situ berpakaian seperti askar dengan bersenjata api. Jadi nelayan ni agak curiga dengan diorang. Nelayan pun buat report polis. Jadi waktu ni polis tidak memandang serius terhadap perkara tersebut.
Jadi waktu ni kerajaan kita telah menghantar orang untuk berunding dengan beliau, dengan mereka. Jadi kerajaan kita berunding dengan diorang supaya tak nak ada berlakunya pertumbuhan darah. Jadi nak situasi win-win lah. Okay. Jadi dengan ni telah berlaku lebih daripada 3 minggu. Jadi sepanjang lebih daripada lepas 3 minggu ni, iaitu kemuncak dia pada 1 Mac 2013. Jadi PDRM, tim PDRM iaitu VAT69 daripada komando VAT69 kita telah pergi ke situ. Waktu ni diorang ni pergi ke situ telah mengepung kawasan kampung tersebut. Jadi ni telah berlaku tanpa diduga, telah berlakunya kes tembak menembak menyebabkan anggota kita iaitu Inspektor Zulkifli Mamat 30 tahun dan Kopral Sobarudin Daud 46 tahun pada waktu itu terkorban. 3 orang lagi tercedera, manakala Pengandan Sulu 12 orang yang maut, 10 orang lagi yang tercedera, 10 orang lagi menyerahkan diri. Jadi 1 Mac 2013 ini telah membuka mata kerajaan supaya memandang kes ini menjadi lebih serius. Jadi pada selang 4 hari selepas itu, 5 Mac 2013, pada seawal selepas subuh, around 7.30 hingga 8 pagi, telah berlakunya letupan dan tembak menembak di kampung tersebut lah, menyebabkan 100 penduduk melarikan diri daripada kampung tersebut. Jadi kes ini pun telah dipandang dengan sangat serius dan telah diketuai oleh Superintendent Ibrahim Lebar, iaitu pegawai daripada Bukit Aman, dan ISP Michael Padel, iaitu pegawai daripada Sempurna, telah mengetuai kes ini. Jadi beberapa orang lagi telah mengikut diorang untuk menyelesaikan kes ini. Jadi kita pun waktu ni telah menyusun strategi dan mengepung kawasan tersebut. Jadi waktu diorang pergi ke kawasan itu melalui sebatang jambatan kayu, waktu diorang lalu di kat situ, dan telah dihujani oleh ratusan peluru menyebabkan beberapa orang cedera dan maut. Antara yang meninggal dunia pada waktu tersebut adalah 8 orang yang terkorban, iaitu 2 orang tadi, Superintendent Ibrahim Lebar dan ASP Makapaden yang ketuai diorang ni pun terkorban, dan 6 orang lagi iaitu Sarjan Baharin, Sarjan Abdul Aziz, Kopral Salam dan Kopral Muhammad Azrul. Jadi 2 orang pun terkorban menyebabkan beberapa orang lagi cedera. Jadi kes ni waktu ni, selepas pada waktu itu kita memenang kes dengan sangat serius. Jadi kerajaan Malaysia pun menghantar jet pejuang, menghantar beberapa batalion tentera untuk pergi menyerang kawasan tersebut. Jadi telah beberapa strategi telah dilakukan dan kita pun berjaya mematahkan serangan kumpulan Pengandan Sulu ini yang mendakwa di tanah tersebut milik diorang. Diorang nak menuntut bela lah, dikatakan. Jadi kita pun berjaya menangkis serangan ini. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Faris bin Muhammad akan menerangkan tentang kod etika dalam kerjaya sebagai seorang polis. Yang pertama, integriti. Definisi bagi integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketelusan dan juga amanah. Kod etika ini dapat dilihat ketika berlakunya tragedi di Lahad Datu, di mana berlakunya pencerobohan oleh kaum Sulu. Anggota Komando VAT69 dengan seikhlas hatinya telah berjuang untuk membebaskan tanah air kita daripada pengganas Sulu, sehingga ada di antara anggota yang telah cedera, malah ada yang terkorban sepanjang tragedi tersebut berlangsung. Okey, kita bergerak kepada kod etika yang kedua, iaitu rasional. Okey, rasional ni bermaksud mempunyai pertimbangan atau fikiran yang wajar. Okey, contoh peristiwa yang berkaitan dengan kod etika rasional ini dapat dilihat melalui peristiwa anggota komando VAT69 telah berunding dengan ketua kumpulan pemberontak Al-Ma'unah bagi mengelakkan sebarang pertumpahan darah daripada berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Berungsi akan merangkumkan keseluruhan tajuk kita pada hari ini, iaitu Polis Elit Malaysia VAT69. Okay, first kali, konklusi yang kita dapat pada hari ini ialah kita seharusnya bersyukur dan berterima kasih bagi kerajaan Malaysia kerana telah berjaya menubuhkan satu pertubuhan polis elit yang teramatlah penting bagi mempertahankan negara kita. Okay. Hal ini kerana
kita dapat lihat daripada peristiwa Lahad Datu dan juga Al-Ma'unah, di mana sememangnya terdapat ancaman daripada pihak luar maupun pihak warga negara Malaysia kita sendiri yang merancang untuk mengambil alih negara kita, dan kewujudan polis-polis elit inilah yang telah membantu di dalam mengekang penguasaan mereka. Seterusnya, konklusi yang dapat kita ambil ialah kita haruslah sentiasa bersiap siaga. Tidak kira sesiapa saja maupun orang awam ataupun pihak polis harus bersiap siaga dan memberikan kerjasama di dalam setiap situasi. Hal ini dapat diambil melalui kisah Al-Ma'unah, di mana penduduk setempat turut memberikan bantuan dan kerjasama mereka terhadap pihak polis elit, iaitu VAT 69. Okey, itu sahaja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih.